Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini Allah kejutkan kita, Allah bangunkan kita semula setelah dimatikannya kita seketika pada malam tadi. Dan dapat kita bersama-sama berada dalam surau yang mulia ini, dapat solat subuh berjamaah. Kemudian diikuti pula dengan majlis ilmu, majlis yang paling mulia, majlis mengingati Allah yang dianggap sebagai taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan anugerahkan kepada kita syurga yang sebenarnya nanti di akhirat. Sebelum itu, rajin-rajinlah ziarah taman-taman syurga di dunia. Supaya nanti di akhirat kita akan dapat syurga yang sebenarnya, yang mana terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati kita. Nak bayang pun tak tahu. Tak usah kena ceritakan, nak dibayang pun tak boleh dalam syurga tu. Ini Allah khabar ni dalam hadis kursi. Apa kata Allah? A'dadtu li'ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku, fiha, di dalamnya, maksudnya dalam syurga tu, mala ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Cantiknya, lawanya, menariknya, indahnya. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu tak pernah didengar oleh telinga, merdunya, lazatnya, sedapnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita, nak bayang pun tak tahu. Usah kena menceritakan, nak bayang pun tak reti.
Begitulah syurga yang dijanji oleh Allah bagi mereka-mereka yang layak. Syurga ada 8 tuan-tuan dan puan. Yang pertama namanya Firdaus. Yang kedua namanya Adnan. Yang ketiga namanya Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Yang keempat namanya Darussalam. Yang kelima namanya Jannatul Na'im. Yang keenam namanya Jannatul Khuld. Kolam dal, khuldi, kekal. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal. Jim lam lam, Jalal. Nama Jalal itu nama syurga itu. Dan yang ke-8 namanya Jannatul Qaror. Qaf Ra Alif Ra. Jannatul Qaror. Itu 8 syurga Allah sediakan untuk orang-orang yang layak. Siapa yang layak masuk syurga? Orang yang beriman dan beramal soleh. Allah khabar banyak di banyak tempat dalam Quran. Kalau beriman dan beramal soleh, balasannya tak lain tak bukan melainkan syurga. Ya, apa kata Allah? Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Surat Al-Baqarah ayat 82. Banyak ayat yang lain. Awal-awal lagi Allah sebut. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Panjang ayatnya. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Setiap kali mereka diberi buah-buahan, mereka berkata, ini sama saja yang kami terima dalam dunia dulu. Namanya sama, tapi hakikatnya tak sama. Dan bagi mereka itu pasangan-pasangan yang sentiasa suci, dan kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi maksudnya kalau nak syurga, kena beriman dan beramal soleh. Beriman artinya percaya betul-betul. 100%. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Beramal soleh artinya apa saja kita lakukan cara Islam. Everything you do must be in accordance with the teachings of Islam. Itu nama amal soleh. Mayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, akhlak cara Islam, pendidikan cara Islam, apa saja kena ikut Islam. Itu namanya amal soleh. Bila beriman artinya percaya betul pada rukun iman yang 6 tu. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab, percayakan hari kemudian, iaitu hari kiamat, dan percayakan qadar dan qada. Bila beriman 100%, beramal soleh pula 100%, balasannya tak lain tak bukan melainkan syurga. Apa tanda angkat tangan? Pasal benda orang ramai yang mengangkat tangannya. Tak ada milam. Pasal bertanda, siapa nak angkat tangan? Semua orang nak syurga. Ya? Jadi kena usaha lah. Nak dapat syurga tu kan boleh dapat begitu aja. Kena usaha, kena beriman dan beramal soleh. Baik, untuk pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuknya masih lagi kelebihan menziarahi orang sakit. Kita masuk dalam satu tajuk baru, melawat orang sakit diliputi rahmat Allah Ta'ala. Kita tengok orang sakit tu, Allah bagi rahmat pada kita. Hendak ke tanda. Rahmat Allah hendak ke tanda. Nak buat apa? Air boleh minum. Nasi lemak boleh mamam. Rahmat nak buat apa? Nak apa? Nak melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Kerana kita kalau boleh masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah.
Bukan dengan pahala semayang tadi. Bukan dengan pahala ngaji kejap ni. Bukan dengan pahala saya ngajar ni. Belum lagi layak masuk syurga. Tapi kalau Allah datangkan rahmat, baru layak, ya, baru dapat syurga. Janji dengan Allah. Nak rahmat Allah, apa kata Allah dalam Quran? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ayat 218 suratul Baqarah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mula-mula nak beriman dulu. Beriman dan beriman yang 6 tu lah. Dan orang-orang yang berhijrah. Berhijrah tu pindah. Bukan pindah dari Taman Indah ni pergi kampung tak payah. Ini hijrah tu kau sikap. Change your attitude. Kalau dulu malas, sekarang jadi rajin. Kalau dulu pemarah, perampui, meto aja kerjanya, kena jadi penyantun, penyabar. Itu namanya hijrah. Kalau dulu kedekut, bakhil, tangkai jaring, tak hidung masin, kena jadi apa? Pemurah. Itu namanya hijrah. Wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah, dan hendaklah berjuang di jalan Allah. Berjuang ni kita yang setakat mampu kita berjuang apa saja kita gunakan di jalan Allah. Ada masa gunakan jalan Allah. Ada harta gunakan di jalan Allah. Ada tenaga gunakan jalan Allah. Ada ilmu gunakan di jalan Allah. Yang kita buat jalan Allah, mereka itulah yang berharap untuk mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah yang layak untuk berharap untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Sedangkan Allah tu wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi kalau hendak rahmat Allah, 3 perkara. Yang pertama beriman, yang kedua berhijrah, yang ketiga hendak berjuang di jalan Allah. Barulah ada harapan. Bukan tentu dapat ni, harapan nak dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Salah satu daripadanya, bila dia dengar orang sakit, pergi ziarah dia. Lawat dia. Bagi semangat pada dia. Jangan tak betul ada kenal dia, nengok dia tu. Nengok betul tau. Ini kebalik nengoknya. Kata tak ada harapan, tak, jangan. Kalau orang sakit tu kita kena bagi harapan pada dia. Itu adab-adab yang ditunjuk kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baca. Kalau ada kitab yang Rumi, buka muka surat 148. 348. 348. Jawi saya tak tahu. Kalau ada kitab lain saya tak tahu. Ini kitab lama ni. 348. Tajuknya melawat orang sakit diliputi rahmat Allah. Apa kata Nabi? Idul marid bi khaldu fi rahmatillah wa idza jalasa indahu alqamasa fiha. Artinya orang-orang yang ziarah orang sakit itu berjalan di dalam rahmat Allah Ta'ala, dilindungi oleh rahmat Allah Ta'ala tu. Kalau kita menuju kepada orang sakit tu, pergi hospital kan, mana-mana lah ada orang sakit, pergi ziarah dia, bagi semangat pada dia, nasihatkan dia, ajar dia macam mana nak semayang kalau tak lalu bangkit, macam mana nak ambil wuduk kalau dia tak boleh bangun, ajar tak ada macam mana buat, ajar dia macam tu. Tu guna ziarah orang sakit tu. Orang-orang yang ziarah orang sakit itu berjalan dia di dalam rahmat Allah. Maka apabila duduk ia di sisinya, duduk dekat dia, apa? Menyelam ia di dalam rahmatnya. Macam ada ayah lah. Rahmat tu ada tu. Kita duduk dekat dia seolah-olah kita menyelam dalam air. Air tu rahmat Allah lah. Dia menyelam kita yang penuh. Badan kita tu dengan rahmat Allah. Allah bagi rahmat seluruh badan kita tu. Macam kita menyelam dalam airnya. Menyelam ia di dalam rahmatnya. Yang ini
meliputi akan dia oleh rahmatnya, seperti barang yang pada riwayat yang lain. Ada riwayat lain kata begitu juga. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adamu iyadatil maridi asyaddu alaihi man mardi. Artinya ketiadaan, tak nak ziarah orang sakit. Ketiadaan menziarahi orang sakit itu terlebih sangat pedih. Di atasnya daripada sakitnya. Orang tak nak ziarah tu betul yang pedih daripada sakit yang dialami oleh orang sakit tu. Orang tak nak tengok dia. Orang yang patut tengok dia tu anaknya ke, isterinya ke, suaminya ke, adik-beradiknya ke, patut datang, tak datang. Itu lagi pedih daripada sakit yang dia hadapi olehnya tu, yang kerana tak nak datang. Time lewat ada, tapi saja tak siap datang. Banyaknya halnya. Kecuali dia tak ada di situ, lain ceritanya. Tapi ini kalau ada, ziarahlah. Dan tersebut pada hadis yang sahih. Apa kata hadis sahih? Hadis yang benar-benar hadis. Bukan palsu, bukan kutip-kutip, bukan keke-keke. Hadis yang sahih. Dan tersebut dalam hadis sahih, apabila ziarah seorang kamu akan orang sakit, mungkin ziarah orang sakit, maka jangan memakan ia akan sesuatu di sisinya. Jangan tunjuk pelahap makan. Orang sakit mana lalu makan. Tengok orang makan pun teringin nak makan, tapi dia tak lalu. Dia pun sakit. Nelan pun tak lalu. Ada orang betul tu. Kemam yang jalan dalam mulutnya. Nak nelan pun tak lalu. Ada. Isteri saya tu Allah yarhamahnya betul lah. Kubul mulut je. Tak boleh nak telan. Tak larat nak nelan. Itu je. Jadi, jangan kita makan belah depan dia. Jangan memakan ia akan sesuatu di sisinya. Maka bahawasanya bahagiannya itu daripada ziarahnya. Di ziarah tu dah bahagia dah tu. Yakni makruh bagi orang yang ziarah itu memakan sesuatu pada sisi orang sakit. Maka jika memakan ia padanya, apa? Dakwah makruh apa? Kalau makan di situ, kalau dia makan itu makruh lah. Apa itu makruh? Allah benci. Dibuat tidak berdosa tapi ditinggalkan dapat pahala. Nak pahala kan nak tak berdosa? Tuan-tuan dan puan, nak pahala kan nak tak berdosa? Semua orang nak pahala. Siapa tak nak pahala angkat tangan? Jadi yang makruh jangan buat. Jangan juih bibi orang nama makruh. Tak ada makruh, bukan arah makruh je. Makruh tu Allah benci. Kalau Allah benci, malaikat suka ke? Kalau Allah benci, Nabi suka ke? Kalau Allah benci, sahabat-sahabat suka ke? Kalau Allah benci, wali-wali suka ke? Bayangkan kalau kita ni dalam kampung ni semua orang benci dengan kita. Macam? Tegur tak nyaut. Bagi salam tak jawab. Nak pinjam tak bagi dia mah. Kita nak bagi benda pinjam pun siapa tak siap. Menderita tak? Kalau semua orang benci. Begitulah besok. Di akhirat esok kalau semua orang benci. Allah benci, Nabi benci, malaikat benci, orang soleh benci. Menderita juga. Walaupun tak masuk neraka. Tapi yang itu dah penderitaan yang sangat hebat. Itu kalau benci ya. Itu makruh. Jadi makan dekat orang sakit itu makruh hukumnya. Maka tiada dapat pahala ziarahnya. Ziarah pun tak dapat pahala apa-apa kalau makan. Kata Manawi, zahirnya seumpama makan itu minum umpama sakar.
minum umpama sakar tu nama neraka tau. Maka iaitu menghapuskan pahala, menghapuskan pahala ziarahnya seperti barang yang tersebut dalam Siraj Al-Munir, nama kitab namanya Siraj Al-Munir, ada sebut dalam kitab tu ya. Macam makan benda yang apalah, umpama sakar tu benda yang berduri ya. Kemudian kadar masa melawat orang sakit, ada masa tertentu, jangan lama penuh sembang anu kadang-kadang kawan tu letih, kadang kawan tu bosan, kadang kawan tu nak tidur, kita datang mengganggu dia nak tidur. Jangan lama penuh, jangan sekejap penuh pula, sekadar dia dapat seronok kedatangan kita tu. Itu baliklah. Dalam sabda Nabi SAW, al-iyadatu fawqa nafi' taqah kafta marbuta naqati ya. Tak nampak apa nak buat ya? Naqati. Masa ziarah yang orang sakit itu kadar masa barang yang di antara 2 kali perah susu unta. Kadar tu dah yang paling elok ya, kadar kita 2 kali merah susu unta. Sekali perah berapa minit? Susu unta? Tak tahu. Saya pun tak tahu berapa. Tak pernah merah susu unta. Ya. Susu lembu dah. Sampai dengan hidup lembu. Macam itulah. Lebih kurang itulah. 2 kali ya. 2 kali perah tu. Kalau sekali 5 minit, 10 minit dah. Kalau sekali 10 minit, 20 minit. Atau 2 kali perah. Macam itulah kadarnya kata Nabi ya. Kerana bahawasanya unta itu diperah akan dia, kemudian ditinggalkan dia pada masa yang sedikit. Dan menyusu akan dia oleh anaknya. Dapat perah kita tinggalkan dia, anaknya menyusu pula dia. Menyusu akan dia oleh anaknya supaya turun susunya. Anak susu udah banyak balik keluar susunya. Maka diperahkan dia pula pada itu ya, diperahkan dia pula ya. Lepas tu dia perah balik. Kerana dah disedut-sedut di anak tu, susu tu keluar lagi lah daripada tetik unta tu. Betul. Datang tuannya perah balik. Kerana susu dah banyak balik. Itu dah. Macam tu lah 2 kali perah ya. Itu unta. Kita tak pernah nengok unta adalah, tapi tak pernah mela unta, tak tahu. Kalau orang pernah pasir selalu mela unta, tahu itu keadaan macam tu lah, biasa betul. Kerana bahawasanya unta itu diperah akan dia, kemudian ditinggalkan dia pada masa yang sedikit. Kejap tinggalkan. Dan menyusu akan dia oleh anaknya supaya turun susunya. Maka diperah akan dia pula. Dan pada riwayat Dailami daripada Jabir, bermula yang afdal pada ziarah orang sakit itu bersegera bangkit daripadanya. Jangan duduk aja terus balik. Bagi masa sikit, sembang sikit, bagi tanya khabar dan sebagainya, bagi semangat dengan dia. Betul, nak balik lah ya. Jangan lama benar. Jangan sembang anu cerita anak dia lah, cerita isteri dia lah, cerita keluarga dia, macam-macam cerita. Sampai orang sakit tu kan larat dengan nak melayan orang ziarah tu ya. Mula-mula memang seronok, betul. Udah lama-lama jemu lah dia. Jadi jangan lama benar. Jangan bersekejap benar. Jangan belah duduk terus balik. Sorry dia, kejap. Seminit aja. Kita tak betul juga. Biar ada masa yang agak sesuai ya. Bersegera bangkit daripadanya kerana bahawasanya terkadang jadi masyaqqah, jadi susah. Masyaqqah tu ni susah ya. Jadi masyaqqah atasnya meraihkan bagi orang yang ziarah akan dia. Susah nak melayannya. Dia nak tidur. Ada pejam, ada koyu matanya.
Orang tu tak nak balik-balik. Ada je madan. Jangan. Kita bertandang rumah orang betul juga, jangan lambat benar ya. Kecuali kita, rumah adik-adik kita, rumah mak kita, rumah ayah kita, itu tak apa lah. Tapi kalau rumah kawan-kawan, sekadar masa yang patut aja lah. Ziarah orang sakit pun betul juga. Dia masa yang sepatutnya. Patut balik, jangan tunggu lagi. Kerana bahawa terkadang jadi masyakkah atas meraihkan orang yang ziarah akan dia. Dan barangkali tiada baginya hajat, melainkan orang yang membela akan dia. Orang yang membela akan dia, membela. Orang yang membela akan dia dan orang yang berjinak dia dengan dia. Orang yang membela dia lain lah ya. Bibi je ke, hamba je ke. Sekarang orang Islam mana ada hamba? Dulu ada, yang kita ada. Hamba tu tak ada. Tapi perhambaan tu masih ada. Undang-undangnya masih ada. Cuma pengamal tak ada lagi. Tak ada orang Islam yang menaruh hamba lagi dah. Kerana apa? Dalam Islam, membebaskan hamba itu merupakan pahala yang paling besar. Jadi berebut-rebut orang Islam membebaskan hamba-hamba. Sudah sehingga sekarang ni dah tak ada hamba lagi dah. Tapi orang Eropah, orang Amerika masih lagi ada hamba. Walaupun undang-undang perhambaan itu dah tak ada, tapi masih lagi ada. Banyak lagi menaruh hamba-hamba ya. Walaupun perhambaan itu dah tak ada undang-undang. Islam undang-undang masih ada, tapi tak ada seorang pun kerana sistem Islam itu sendiri menggalakkan pembebasan hamba. Dah tak ada perhambaan lagi dalam Islam. Tapi hukum tu masih ada, dalam Quran ada lagi. Au ma malakat aimanuhum, itu hamba tu, atau hamba-hamba yang bersama dengan kamu. Itu tak apa, boleh lagi. Ini betul lah. Bagi yang membela dia tu atau hambanya, membela akan dia atau orang yang berjinak dia dengan dia. Demikianlah sebut dalam kitab namanya Siraj Al-Munir. Sirajul Munir nama kitabnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Wa min tamami ibadatil maridhi an yada'a ahadukum yadahu ala wajhihi aw ala yadihi fas'aluhu kaifahu fayas'aluhu kaifahu itu wa tamamu tahtikum bainakumul musafahatun ya, musafahah itu. Dan daripada kesempurnaan ziarah, ziarah tak sempurna, kesempurnaan ziarah orang yang sakit, bahawa menghantar salah seorang kamu akan tangannya. Kita tu ulur tangan tu ke atas muka yang sakit tu, sapu mukanya. Atas tangannya, atau sapu tangannya. Sapu muka melok, sapu tangan melok atas tangannya. Maka bertanya ia akan dia betapa halnya. Tanya apa sihat ke, ubat terjalan ke, ada kelega sikit. Tanya betul ya. Jangan tanya bila nak mati. Itu terus mati pun. Bertanya dengan dia. Dan bertanya betapa halnya dan kesempurnaan tahiyah. Tahiyah itu memuliakan. Namanya tahiyah. Jadi tahiyat itu mulia tu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Itu tahiyat. Itu yang memuliakan. Itu tahiyat itu mulia tu ya. Dan tahiyat kamu antara kamu itu berjabat tangan dengan dia. Jabat tangan. Ayat ini kemudian daripada memberi salam. Mula bagi salam dulu. Assalamualaikum. Bagi salam betul-betul, jangan Assalamualaikum. Itu orang Melayu. Betul-betul. Kum tu kan banyak benar pendek je. Assalamualaikum. Jangan assalam banyak. Tengah tu Assalamualaikum.
Karena tak dengar kau macam dengar. Assalamualaikum tak dengar tak apa-apa. Bagi salam tu betul-betul dia ibadah tu. Dapat pahala. Bagi salam. Kemudian daripada memberi salam tatkala berjumpanya. Dan daripada Al-Baqir radhiyallahu anhu. Al-Baqir ni apa namanya periwayat hadis radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Katanya berjaga satu malam daripada sakit itu akibat afdal, punya akibat afdal daripada ibadah setahun. Ya. Berjaga satu malam daripada sakit itu afdal daripada ibadah setahun. Dia sakit, kamu tidur, semalam-malaman tak tidur, jaga dia malam tu, sabar pula tu. Maka itu lebih afdal daripada ibadah setahun. Setahun punya ibadah. Dan daripada Abu Ja'far radhiyallahu anhu, berkata ia, demam satu malam itu menyamai ibadat setahun, dan demam 2 malam menyamai ibadat 2 tahun, dan demam 3 malam menyamai ibadat 70 tahun. Kalau demam tak kebar-kebar, makan pandai darah pun tak mau hilang. Demam aja, tapi syarat sabar. Nak sabar, menerima ketentuan Allah Taala tu. Kalau ada demam, kalau semalam sama dengan ibadah setahun. Kalau 2 malam sama dengan ibadah 2 tahun. Kalau 3 malam sama dengan ibadah apa? 70 tahun. Kalau 3 malam tu sama dengan beribadat 70 tahun. Jadi maknanya sakit itu ada hikmahnya untuk orang yang sabar dengan kesakitan tu. Itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa sakit tu. Nabi pernah ziarah satu orang, betul tak? Terimalah berita gembira bahawa segala dosa-dosa kamu diampunkan oleh Allah, kata Nabi, ngabur pada orang sakit. Macam itulah. Dia tu syarat dia sabar. Allah bagi dia sakit, dia sabar dengan kesakitan tu, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Sampai tak nak? Atau ada orang tak berdosa, angkat tangan. Dia tengok mana kedua orang tak berdosa. Nak gambar. Orang ini tidak berdosa, ada. Namanya Hamidah, ada. Dari surah Hamidiyah, ada. Semua manusia berdosa. Kata Nabi apa? Ma min adamiyyin illa walahu dzunub. Tidak daripada anak Adam, melainkan baginya adalah dosa-dosa. Jadi itu fadilat ataupun faedah orang yang datang penyakit dari Allah SWT. Tapi syarat sabar. Paling besar tu. Lagi besar paling redha. Seronok dengan sakit tu. Ada orang tu. Seronok dengan demam. Seronok dengan pening. Ada? Itu redha. Redha tu lagi besar pahala daripada sabar. Dan daripada Abi Abdullah radhiyallahu anhu, berkata ia, sakit kepala satu malam menghapus ia tiap-tiap kejahatan yang lain daripada dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil habis terampun. Sakit kepala satu malam, sakit kepala aja. Bukan pening pening tu pusing-pusing. Ini sakit kepala tu ngok semalam. Sabar dia tu. Dapat pahala. Soalan apa? Selain berdosa besar, yang menghapuskan segala dosa-dosa tu. Selain berdosa besar. Kemudian sikit lagi tuan. 4 kelebihan diperoleh oleh orang yang sakit. Orang sakit ada 4 kelebihannya. Yang pertama apa? Dan daripada Abi Ibrahim radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang sakit itu 4 perkara kelebihannya. Yang pertama, diangkatkan daripadanya akan kolam. Apa dah? Yang ini tiada disurat akan kejahatannya. Itu kan kolam tu betul. Q tu betulnya kolamnya. Pen tu diangkat, tak ada tulis kejahatannya. Segala kejahatan tak ditulis oleh malaikat. Diangkatkan kolam tu.
Tapi tulis ini kolam. Kolam tu seolah-olah kolam aja, tak betul. Lepas tu ajarnya QALAM. Itu kolam. Yang ini tiada disuratkan akan kejahatannya. Yang kedua, menyuruh Allah akan malaikat menyurat baginya akan kelebihan segala amal yang ada ia kerjakan dia pada ketika sihatnya. Tulis mana amal ada, semayang dia, puasa dia, zikir dia, selawat dia, apa sajalah, tasbih dia, tulis kan. Suruh malaikat tulisnya. Kemudian apa? Ketika sihatnya, maka ditinggalkan dia pada ketika uzur sakitnya. Artinya ditinggalkan pada dia uzur, atau artinya apa tulisan itu masih ada situ lagi lah, ditinggalkan di situ ketika dia uzur lah. Menyuruh Allah akan malaikat menyurat baginya bagi kelebihan segala amal yang ada ia berjalan dia pada ketika sehatnya. Maka ditinggalkan dia pada ketika uzur sakitnya. Malaikat itu tinggalkan, tak ada tulis lagi lah ya. Mengikut sakitnya akan tiap-tiap anggota pada jasadnya. Sakit tu memang tangan sakit tu, mengikut itu. Mana ikutnya? Maka mengeluar ia akan dosanya daripada tiap-tiap anggotanya itu. Sakit kepala, dosa di kepala tu hapus. Sakit kaki, dosa di kaki tu hapus. Sakit tangan, dosa di tangan tu hapus. Kerana sakit tu menghapuskan dosa-dosa yang ada pada jasad manusia tu. Yang ketiga, syarat sabar. Kalau menyalahkan Tuhan, apa hal Tuhan ni? Aku je kena. Patutnya kena ambil lah, apa aku je kena. Aku je kena. Itu tak ada lah. Bila marahkan Tuhan, membantah keputusan Tuhan, maksudnya tak redha dengan takdir Allah Ta'ala lah. Kita kena tentu, kena redha dengan takdir Allah Ta'ala. Jangan ada kalau. Tak ada kalau. Ini ketentuan Allah Ta'ala. Redha laku dengan ketentuannya. Yang keempat, jika mati ia dengan sakit itu, kalau kerana sakit itu dia mati, mati ia padahal diampunkan baginya. Dan jika hidup ia, hidup padahal diampunkan baginya. Kalau hidup, dosanya habis terhapus. Kalau mati, terhapus juga dosanya. Itu syarat dia sabar ya. Itu sabar tu penting tu. Karena sabar tu pahala yang besar. Allah kabar Quran apa? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar tu tak dapat dikira berapa banyaknya. Kemudian apa lagi? Dan daripada Nabi SAW bahawasanya bersabda, Nabi itu bersabda, apabila sakit seseorang Muslim, disurat Allah baginya akan barang yang terlebih baik, barang yang ada dikerjakan dia pada ketika sihatnya. Ketika sihat tu kalau dia semayang, dia puasa, dia baca Quran, dia zikir. Tapi kalau dia sakit, dia redha dengan kesakitan tu, dia dapat pahala lebih daripada itu. Lebih daripada ketika sihat tu ya. Disuratkan Allah baginya akan barang yang terlebih baik, barang yang ada dikerjakannya ketika dia sihat, ketika sihatnya, dan gugur dosanya seperti gugur daun kayu pada ketika meluruhnya, pada musim luruh, musim daun tak ada, musim gugur. Autumn, tahu autumn? Di Eropah tu, di apa, tanah Arab pun itu ada 4 musim. Musim panas, lagi apa? Musim bunga. Sebelum musim bunga, musim panas tu musim bunga dulu, musim bunga, musim panas, itu mungkin musim gugur, itu musim sejuk. Itu 4 musim. Sama spring, autumn, winter. 4 musim di negara-negara jauh daripada kita ni. Kita ni tak ada. Kita hujan dengan panas aja. Ini bulan sebelah ni musim hujan ya. Hujan aja. Pagi hujan, petang hujan, malam hujan. Semalam hujan juga.
Dia dua musim menjadi kita ni di Malaysia ni. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda, Nabi sabda, apabila sakit seorang muslim, di surat Allah baginya akan barang yang terlebih baik daripada ketika dia sihat. Terlebih baik yang ada ia kerjakan pada ketika sihatnya, dan gugur dosanya seperti gugur daun kayu pada ketika meluruhnya. Dan daripada Al-Kazim, ini bukan Ustaz Kazim ni, Al-Kazim ulama lain radhiyallahu anhu berkata bahwasanya orang mukmin apabila sakit ia mewahyu Allah Taala kepada malaikat, Allah khabar pada malaikat yang sebelah kirinya, jangan kamu surat atas hambaku, jangan tulis kejahatan dia. Yang ini akan kejahatan selama ada ia dalam keadaan dalam keadaan habasku. Katanya habas tu genggaman aku, yang aku kurung dia kena sakit tu. Dalam habasku, iaitu kurunganku, dan ikatanku, dia tengah aku ikat dengan kesakitan, jangan tulis kejahatan dia. Jangan ditulis kejahatan. Dan mewahyu ia kepada malaikat yang sebelah kiri kanan pula, surat olehmu bagi hambaku akan amalan kebajikan yang ada, kamu surat akan dia baginya pada ketika sehatnya. Kamu tulis pada malaikat yang sebelah kanan, tulis apa kebaikan yang dia telah laku ketika sedang sehat. Yang belah kiri itu kan jangan tulis, yang belah kanan tulis. Dan daripada Ali Al-Husain, daripada Ali Al-Husain radhiyallahu anhuma berkata sebaik sakit itu iaitu demam. Itu sakit demam tu baik tu sebaik-baik sakit ialah demam. Diberi akan tiap-tiap anggota itu bahagiannya daripada bala dan tiada kebajikan pada orang yang tiada dibala akan dia. Siapa tak pernah sakit, tak ada kebajikan, tak ada pahala. Jadi Firaun lah. Firaun tu 500 tahun umurnya, tahu lebih. Terus kena sakit sersema pun tidak. Itu yang lama-lama tu kasih sihat, lama sihat. Geng-geng dia tu tak ada lah. Dia yang terus. Sudahnya, aku ni Tuhan agaknya. Firaun aku ni Tuhan agaknya. Terus sihat. Qala ana rabbukumul a'la. Sungguhnya aku ni adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Itu Firaun. Ngaku Tuhan. Iblis begitu handainya tak pernah ngaku Tuhan. Iblis ada orang ngaku Tuhan tak? Tak ada. Firaun lagi handai dari Iblis. Mengaku dirinya Tuhan. Namrud lagi handai dari Iblis. Mengaku dirinya Tuhan. Itu Firaun Jadi kita ni kalau tak pernah sakit, ada sehat je sampai ada. Risau kita, takut dapat istidraj. Istidraj tu benda yang ganjil-ganjil. Allah izin tapi tidak redha. Tapi istidraj tu benda yang kebaikan yang didapatinya tapi bukan dengan redha Allah Taala. Allah izin saja Itu nama istidraj. Orang kafir tu ada istidrajnya. Benda yang luar biasa berlaku tu. Macam-macam. Kalau pada Rasul namanya mukjizat. Tak faham ke mana? Kalau pada Nabi bukan Rasul namanya irhas. Kalau pada wali-wali Allah namanya karamah. Kalau pada orang biasa macam kita itu namanya ma'unah. Kalau pada orang fasik, orang jahat, orang kafir, namanya istidraj. 5 ni. Mukjizat, irhas, karamah, ma'unah, istidraj. Mana tak? Mukjizat tak apa kita, kerana Nabi yang ada. Kita paling apanya ma'unah lah dapat perbantuan Allah Ta'ala Itu ma'unah. Allah bantu dia. Sebaik sakit itu iaitu demam. Diberi
Diberi akan tiap-tiap anggota itu bahagiannya daripada balak, dan tiada kebajikan pada orang yang tiada dibalak akan dia. Siapa tak orang demam, bahaya tu ya. Takut dia jadi macam Firaun. Maka sekaliannya dengan syarat sabar. Nampak tu? Nombor satu kena sabar. Atas dia sabar, redha. Redha tu seronok. Sabar dan redha. Atas qada Allah Ta'ala, tentuan Allah Ta'ala. Apa yang ditentukan Allah Ta'ala itu redha dengan ketentuannya. Contohnya dalam hidup ni kita tak lepas daripada 4 perkara. Kadang-kadang dapat nikmat. Bila dapat nikmat apa buat? Syukur. Kadang-kadang dapat kemalangan, dapat musibah. Apa buat? Bila musibah buat? Sabar. Kemudian baru kita sedar takdir Allah tu. Allah jadikan kita ni kita. Allah jadikan kita ni bukan lain daripada kita. Kena redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Mula tadi nikmat, syukur. Itu sabar. Yang ketiga, redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Yang keempat, bila kita melakukan dosa, apa buat? Taubat. 4 perkara ni tak lepas dalam hidup manusia. Dan 4 cara keluarnya. Syukur, sabar, redha dan taubat. Keempat-empat tu boleh dapat pahala tau. Jadi syaratnya apa? Redha, sabar dan redha atas qada Allah Ta'ala dan hukumnya. Satu lagi, dan daripada Abi Ja'far radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah Azza wa Jalla. Apa arti Azza wa Jalla? Azza tu arti maha mulia, wa tu dan, Jalla tu maha agung. Kalau Azza wa Jalla artinya apa? Maha mulia dan maha agung. Siapa yang dapat title tu? Allah aja, yang lain tak ada ya. Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha mulia dan maha agung. Yang lain semua tak layak. Allah yang layak dapat title tu. Itu Azza wa Jalla. Apabila aku balakkan, Allah berfirman tu kepada Nabi lah ya. Apabila aku balakkan hamba-Ku, Allah bagi kemalangan pada hambanya, sakitnya ke, di-stroke ke, lagi apa? Dijatuhnya ke, tengah-tengah jalan-jalan terjatuh, dan boleh mandi ke. Bila aku balakkan hamba-Ku, kata dia Allah ya, maka sabar ia. Bila menerima kemalangan, dia sabar. Bila apa kemalangan, dia sabar. Allazina idza asabathum musibah qalu, apa hujung? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang sabar. Allah bagi berita gembira kepada orang sabar. Wa basyiris sabirin, kata Allah. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa yang sabar tu? Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Itulah mereka yang dapat selawat dari Tuhan mereka dan dapat rahmat. Dapat selawat dari Tuhan, dapat rahmat lah tu. Dapat pahala selawat. Allah selawat bukan pada dia, Allah selawat pada Nabi. Tapi pahala yang untuk dia. Itu tanda Allah nak ampunkan dosa-dosa kita kalau Allah selawat pada kita. Dan dapat rahmat. Rahmat artinya apa? Layak masuk ke dalam syurga. Wa ulaika humul muhtadun, dan dapat dia hidayah dari Allah SWT ya. Itu untuk orang sabar. Apabila aku balakkan hamba-Ku, maka sabar ia dan tiada mengadu hal ia atas orang yang menziarahi akan dia. Dia tanya orang apa? Apa jawab? Alhamdulillah. Jangan apa Ustaz Ibrahim kata, ngelik balik entah lah. Nyok-nyet aja kerjanya. Itu jangan apa tu ya. Kena sabar ya. Jangan entah lah. Pening je kepala pening je. Ada orang betul lah. Mengongok je kerjanya. Seolah-olah macam Tuhan tu tak redha dengan dia. Jangan. Bila tanya apa? Alhamdulillah. Ada nyawa lagi. Itu tak apa. Boleh ya.
Mana orang menzarayakan, jangan adu pada orang yang zarah pada dia tu. Ya. Tiada mengadu hal ia atas orang yang menziarah akan dia 3 kali. Jangan sampai 3 kali. Sekali pun tak boleh. 3 kali lagi tak boleh. Ya. Kalau dia tak buat begitu, aku ganti akan dia daging yang terlebih baik daripada dagingnya. Allah ganti daging yang lain. Daripada dagingnya. Dan kulit yang terlebih baik daripada kulitnya. Kulitnya lebih cantik lagi. Lebih elok lagi, lebih halus lagi daripada kulit yang ada sekarang, yang dia miliki sekarang tu. Daripada kulitnya. Dan darah yang lebih baik daripada darahnya. Kalau ganti darah lain, dalam darah tu tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada kolesterol, itu darah yang lebih baik daripada darah dia. Ada tak manusia selalu tukar darah? Ada tak? Ada seorang pemimpin itu yang panjang umur tu, medang je tukar darahnya. Tukar masa dia tukar darah. Dia pergi di Eropah tukar darahnya lah. Ganti darah baru. Itu yang panjang sampai dekat 1 darah ni. Tahu-tahu dia dah lah. Panjang je tukar darahnya. Ini kita dapat darah yang lebih baik. Jika aku matikan dia, darah yang terlebih baik daripada darahnya. Dan jika aku matikan dia kepada rahmatku. Bila mati dia dapat rahmat Allah Ta'ala. Artinya layak dia masuk syurga. Dan jika aku afiatkan dia, aku sihatkan dia, aku afiatkan dia padahal tiada dosa atasnya. Dia hidup tak berdosa. Kalau dia segar itu tak berdosa. Kalau dia mati apa? Dapat rahmat. Allah rahmat dia. Artinya layak masuk syurga. Itu dia. Fadilat orang yang sakit tu. Jadi kalau ada sakit, jangan ngungut. Jangan ngadu-ngadu pada orang. Ngadu pada Allah tak apa. Ya Allah. Itu tak apa ya. Doa orang sakit menyamai doa malaikat. Kenapa panjang menokatnya tu? Habis lah tu ya. Doa orang sakit macam doa para malaikat ya. Itu akan datang saja. Untuk pagi ni cukup sekadar itu. Dah dekat 7.30 dah ya. Udah ke belum? Sabuai lah. Dengar ke dah? Sabuai lah. Mana putang aja lah. Sekilas ikan di air nampak jantan betina. Dah lenguh tu nampak tu ya. Okey, sekian dulu tuan-tuan. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Alhamdulillah. Setuju belakang lah.